Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita ni lagi dalam rancangan Rentas Kampung sambil merisik kabar bersama saya, Sufian Adanan. Okey, macam biasa, rancangan ini akan bawa kita semua ke sebuah kampung yang mempunyai potensi daya tarikan pelancong di luar negara dan juga dalam negara. Okey, ke mana kampung yang kita ini akan kunjungi pada episod kali ini? Di mana? Okey, izinkan saya berpantun dulu lah. Rebus telur, minum kopi. Mari makan di atas junjung. Tangan dihulur, salam diberi. Ke Kampung Peninjau, kita ni berkunjung. Okey, pada episod kali ini, kami akan bawa kita semua ke sebuah kampung yang terletak di Mukim Sungkurung, daerah Brunei Darmawara, iaitu Kampung Peninjau. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita ni explore tempat anik. Kampung Peninjau adalah sebuah kampung di dalam Kampung Jerudong di Mukim Sungkurung, daerah Brunei Darmawara. Kini Kampung Peninjau lebih dikenali dengan nama Kampung Jerudong B. Memandangkan Kampung Jerudong mempunyai keluasan yang sangat besar, iaitu 32.9740 km persegi, pentadbiran kampung dibahagikan kepada dua orang ketua kampung, iaitu Kampung Jerudong A dan Kampung Jerudong B. Antara kampung yang tersenarai di bawah Kampung Jerudong B ialah Kampung Peninjau, Kampung Pulau Kubu, Kampung Luahan dan beberapa lagi kampung-kampung kecil yang mana sekarang ini semua kampung-kampung kecil tersebut dimasukkan di bawah pentadbiran Kampung Jerudong B. Menurut kajian sejarah, Puak Kedayan merupakan salah satu daripada 7 puak jati Melayu yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Ada yang mengatakan mereka berasal dari Tanah Jawa. Menurut cerita, Puak Kedayan dibawa oleh Sultan Bolkiah untuk mengajarkan cara-cara menanam padi kepada rakyatnya dan mula bertapak di Kampung Pasir, Jerudong. Jumlah penduduk yang menetap di Kampung Jerudong B ialah seramai 7,000 lebih orang dan penduduk asal yang menetap di Kampung Jerudong B terdiri daripada Puak Kedayan. Namun kini, bangsa Melayu, Cina dan warga asing juga ada yang menetap di Kampung Jerudong B ini. Kemajuan yang ada sudah masa ini di Kampung Jerudong B yaitu seperti hotel-hotel yang sudah ada daripada tahun ke tahun ada tambahan hotel-hotel, kedai-kedai runcit. Kedai-kedai runcit pun semakin tahun semakin bertambah. Ada kemudahan, ada masjid, ada sekolah agama, sekolah rendah. Itulah yang ada kemajuan-kemajuan yang besar dari segi bagian bangunan. Dan kemudahan yang ada termasuk jalan raya, iaitu seperti yang baru ini Highway Jerudong baru menuju ke Katuk. Itu yang ada kemudahan lah yang masa ini yang baru. Dan yang lain seperti pasar, yaitu pasar ikan, pasar sayur. Memang ada kemudahan lah di kawasan Kampung Jerudong yang buat masa ini. Seperti kampung-kampung lain di negara Brunei Darussalam, Kampung Jerudong tidak ketinggalan dalam menerima kemudahan daripada pihak kerajaan. Kampung yang dulunya hanya sebagai kampung petani, kini telah maju dan mengalami perubahan daripada segi pembangunan dan kemudahan awam seperti Sekolah Rendah Jerudong, Sekolah Agama Jerudong, Kolej Antarabangsa Micronet, Masjid Al-Amirah Al-Hajjah Mariam, prasarana seperti kedai runcit, kedai makan dan supermarket, Pasar Ikan Jerudong, Pantai Jerudong, Jerudong Park and Playground, Balai Bomba Jerudong, tempat penginapan Parkview Hotel, Jerutun Hotel dan Star Lodge Hotel, jalan raya, bekalan tenaga api elektrik dan bekalan sumber air dan lain-lain lagi. Mengenai dengan produk, pada awalnya memang ada Majelis Perniagaan Kampung Jerudong B membuat produk 1K1P yaitu mengenai dengan madu kelulut. Jadi buat masa ini ada tambahan lagi yaitu kelupis. Jadi kelupis ini jadi sudah trademark Kampung Jerudong. Jadi tempahan pun banyak, kan mau hari-hari. Jadi dengan adanya produk ini
kami akan menambah lagi produk kami daripada sehari ke sehari ataupun sebulan ke sebulan akan membuat lagi produk-produk yang baru seperti yang sudah kami buat seperti sebujang mandi ataupun bubur sebujang, sumbu-sumbu, dalamu, semuanya adalah berkaitan dengan kuih tradisi Kedayan, makanan itu. Pertama sekali sebelum saya melihatkan pada pelancong, saya ingin dulu Majelis Perlindungan Kampung dan Penduduk Kampung akan memajukan usaha untuk sektor pelancongan. Dan selepas itu memang kami berkeinginan untuk dimajukan daripada segi pelancong untuk masuk ke kampungan ini supaya akan lebih tahu apa aktiviti produk-produk yang dibuat oleh Majelis Perlindungan Kampung di Kampung Jerudong. Semasa pengembaraan rentas kampung berlangsung, Biro Belia dan Sukan MPK Jerudong B dan Passionku telah menganjurkan darian rentas desa dan majlis penyampaian hadiah telah diadakan di salah sebuah hotel yang ada di Kampung Jerudong B ini. Gerai makanan jualan Majlis Perlindungan Kampung, Kampung Jerudong yang terletak di kawasan Pasar Ikan Jerudong telah pun dibukakan untuk orang ramai pada 18 Oktober 2020. Sepenuhnya dikendalikan oleh 24 orang Biro Ekonomi Wanita dan Muslimah Kampung Jerudong B. Menurut dari Ketua Biro Wanita Majlis Perlindungan Kampung Jerudong iaitu Babu Sisah binti Haji Abdul Rahman, makanan yang dijual ialah kuih-muih Melayu tradisional, antaranya kuih tradisional jenis kering dan basah serta antara kraft tangan seperti sindok dan gegawi juga dijual di gerai MPK Kampung Jerudong B. Gerai ini dibukakan setiap hari dari pukul 8.30 pagi sehingga 2 petang. Selain tempat jualan makanan, di hadapan gerai MPK Jerudong juga tapak jualan penduduk kampung yang mensajikan makanan dan minuman untuk sarapan pagi. Seterusnya, kami mengunjungi salah sebuah rumah ahli Majlis Perlindungan Kampung yang mempamerkan beberapa masakan dan kraft tangan yang dikendalikan oleh Biro Wanita Majlis Perlindungan Kampung Kampung Jerudong B. Kedatangan kami disambut mesra oleh ahli-ahli Majlis Perlindungan Kampung ini, di mana di kawasan rumah ini kami melihat ramai ahli-ahli Majlis Perlindungan Kampung yang sedang bergotong royong dan memasak bagi kumpulan wanita serta bertukang bagi kumpulan lelaki. Susunan meja yang panjang seperti menghadiri petak jualan sangat menarik perhatian kami untuk melihat dengan lebih dekat. Dari setiap meja, saya kunjungi semua makanan-makanan tradisi dan ada di antaranya yang tidak saya ketahui. Antara kuih-muih yang ada ialah kuih sumboi-sumboi, dalamu, bubur si bujang, lapat, kelupis dan bermacam-macam lagi. Untuk pengetahuan awdak, kuih sumboi-sumboi juga dipanggil kuih dalamu. Pada zaman dahulu, disebabkan tidak ada acuan yang khas, jadi orang kampung akan menggunakan buah sumboi-sumboi dijadikan acuan. Jikalau pada zaman sekarang, acuan yang digunakan untuk kuih dalamu ialah dengan menggunakan daun nyirik. Bahan-bahan untuk membuat kuih dalamu atau sumboi-sumboi sangatlah mudah, iaitu dengan menggunakan bahan tepung beras, beras pulut, pisang masam, garam, gula dan piasa parut. Manakala bubur si bujang merupakan bubur yang sangat diminati bagi segelintir penduduk yang tinggal di Kampung Jerudong. Bahan-bahan untuk membuatnya juga sangatlah mudah, tetapi kalau hendak mahukan rasa bubur yang sangat sedap, perlulah menggunakan bahan masakan yang asal seperti piasau dan daun pandan. Antara bahan yang lain pula ialah tepung beras pulut, tepung beras biasa, air, pati santan pekat dan bahan perisa. Antara kuih tradisi yang baru saya ketahui juga ialah lapat. Kuih ini merupakan kuih tradisi bagi puak Kedayan. Apabila merasa kuih lapat ini, rupa-rupanya rasanya tidak asing seperti kuih kelupis yang merupakan kuih tradisi Melayu Brunei. Perbezaan kuih lapat ini ketara dari segi bungkusan. Kuih lapat menggunakan daun silat untuk bungkusan 3 segi. Kami pun tidak mahu melepaskan peluang meminta tunjuk ajar dari babu-babu yang ada di sini bagaimana untuk membungkus kuih lapat dengan betul dan kemas.
Sementara ahli-ahli Majlis Perlindungan Kampung Wanita menyiapkan hidangan makanan, ahli MPK lelaki pula sibuk membuat aktiviti menjalin kelupis. Inilah peluang yang ada untuk saya mengikuti dan belajar bagaimana untuk menjalin kelupis, memandangkan ini antara aktiviti yang lumrah dikerjakan oleh kaum lelaki apabila adanya majlis-majlis atau acara makan doa selamat, perkahwinan dan sebagainya. Menurut Pak Cik yang mengajarkan kepada saya, tali yang digunakan untuk membungkus kelupis ini bukanlah dari tali yang moden, tetapi menggunakan bahan alam semula jadi iaitu tali lamba. Tali lamba ini diperolehi daripada daun lamba yang mudah didapati di kawasan hutan. Proses untuk membuat tali lamba ini, daunnya hendaklah dicarik dan dinamiti seperti bentuk tali. Tidak lupa diucapkan berbanyak terima kasih kepada semua ahli Majlis Perlindungan Kampung yang telah memberikan layanan mesra kepada tim rentas kampung. Di kampung Jerudong B juga terletaknya sebuah kandang kambing yang sering dikunjungi orang ramai yang ingin mendapatkan binatang korban dan akikah iaitu Pak Cik Haji Yahya bin Muhammad. Beliau memilih waktu pensyen beliau dalam bidang peternakan dan pembiakan kambing sahaja. Antara jenis-jenis kambing yang beliau pelihara ialah jenis Boer dan Barrel. Dan saya tidak melepaskan peluang untuk masuk ke dalam kandang kambing yang sangat luas dan besar dan berpeluang juga untuk memberi makan kepada mereka. Kesemua kambing yang beliau miliki lebih dari 100 ekor kambing. Selain dari kambing, Pak Cik Haji Yahya juga memiliki binatang lain seperti burung merak, burung Turki, burung tiong dan burung hutan yang dipelihara di dalam sangkar yang khusus. Memandangkan keluasan tanah Pak Cik Haji Yahya yang luas, beliau juga mempunyai tanaman buah-buahan seperti buah durian dan membangan. Kami meneruskan misi lawatan ke perusahaan BHB dimiliki oleh penduduk tempatan iaitu Haji Bakar bin Haji Burudin yang terletak di kawasan kemajuan pertanian luahan Jalan Pulau Kubu. Sebuah perusahaan yang menjurus kepada penternakan itik sejak tahun 1985 sehingga kini. Sebanyak 2,000 lebih ekor itik dan patu di kawasan peternakan seluas 15 hektar. Beberapa bangunan dibina untuk mengasingkan proses pembesaran itik-itik dari mula penetasannya. Di dalam rumah penetasan yang memiliki inkubator dapat menampung lebih dari 1,400,000 telur dengan suhu kekal dari 37 ke 38 darjah Celsius. Setelah penetasan, itik yang baru menetas selepas 1 ke 2 hari akan dimasukkan di dalam ruang atau sangkar yang lain dengan suhu kekal dari 38 hingga 40 darjah Celsius. Dan pada waktu pembesaran itik ini, mereka sangat sensitif dengan orang yang ramai. Setelah seminggu, mereka akan diasingkan lagi ke dalam ruang atau sangkar yang lain selama 2 minggu. Setelah itu, barulah mereka dikumpulkan di dalam satu ruang atau sangkar yang besar serta dimasukkan bersama dengan itik yang lain. Lawatan kami tidak berakhir lagi. Kami meneruskan untuk membuat tinjauan di Taman Madu Kelulut Menjawa di Kampung Jerudong yang dimiliki oleh Haji Momen bin Haji Tujuh. Taman Madu Kelulut Menjawa ini memiliki hampir 200 lok sarang kelulut. Ladang yang bermula pada 2014 itu terletak di Menjawa Jerudong dengan keluasan 1 ekar. Pada mulanya, lebah kelulut berkenaan dipelihara untuk mengisi masa kosong setelah bersara daripada perkhidmatan kerajaan dengan memelihara sebanyak 20 lok dan diniatkan untuk memenuhi keperluan sendiri. Dengan peningkatan permintaan daripada saudara mara, rakan dan orang ramai untuk membeli madu yang dihasilkan, para pengusaha meningkatkan jumlah ternakan lebah kelulut sehingga mencapai 100 lok pada 2016 di mana penghasilan madu lebah kelulut berkenaan dimasukkan ke dalam satu kampung satu produk. Dari situ, bermulanya era perkembangan madu lebah kelulut apabila mereka menyertai jualan ekspo yang dianjurkan oleh pelbagai pihak serta bernaung di bawah MPK Jerudong.
Okey, ni Tani baru selesai menuai madu kelulut Datuk. Mau lihat hasil macam mana? Ni nah. Kan ni baru sikit ni. Kalau ia full lagi banyak tu tuan lagi macam manilah. Seliter tu. Jadi ni tuan, kalau lihat di sini ni packagingnya kan ni untuk madu kelulut ni Ada 3 packaging Saya dapat dari sini So, macam mana ni proses packagingnya ni? Iya, kalau tu daripada sana tu ia bukan dituang-tuang Bukan tuang terus lah. diproses lagi, ditapis lagi. Tapis lagi. Ada penapisannya lagi, sajokkan dulu baru kalau dia sedada. dan botolan ni pun di lagi di ni ada pemanasnya lagi. Pemanasnya lagi. Dan ini sebab tu kami memakai ni lambang ni MPK. 1K 1P artinya satu kampung satu produk. Ia yang ni dianukan. Yang ketua lah uruskan dengan pejabat daerah meminta anunya ni. Okey, jadinya kalau kita ni dapat dari sini, ini merupakan produk satu kampung satu produk MPK Jerudong B iaitu madu kelulut asli. So macam sekiranya kita akan mendapatkan madu kelulut asli ni, dorang ni selalu berada di expo satu kampung satu produk. So make sure kita itulah dapatkan di sana, okey. Jadinya barangkali atas dia tuan jadinya saya ingin berterima kasih kerana sudi menjemput kami di sini untuk mempromokan lagi madu kelulut asli ni. Jadi terima kasih tuan. Terima kasih. Sebagai pengetahuan bersama, makanan untuk lebah kelulut ialah bunga kelapa pandan dan bermacam-macam jenis bunga. Lebah kelulut ini merupakan lebah yang tidak menyengat. Banyak manfaat yang boleh diperolehi dari madu kelulut ini, antaranya ialah mengatasi peradangan atau inflamasi serta antibakteria alami. Dipercayai juga kerap meminum madu akan dapat meningkatkan fungsi otak seperti meningkatkan daya ingatan seseorang manusia dengan lebih bagus. Jualan madu kelulut asli juga merupakan produk satu kampung satu produk Kampung Jerudong B dan boleh didapati di gerai MPK Kampung Jerudong B dengan harga yang terjual 120 ml berharga RM15, 60 ml berharga RM8. Seterusnya, kami melawat dan menyaksikan permainan gasing oleh ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung. Gasing merupakan permainan tradisi yang berbentuk universal dan boleh dimainkan segenap lapisan masyarakat, dari kanak-kanak sehingga dewasa. Gasing juga boleh dimainkan secara individu atau berkumpulan. Ada berbagai jenis gasing dibuat untuk perlawanan seperti gasing kuno, gasing pangkah, gasing leper dan gasing berembang. Tetapi di negara kita, pemain gasing kita ni lebih suka menggunakan gasing kuno atau gasing pangkah. Di Kampung Jerudong B ini, seorang penduduk asal bernama Pakcik Jasni bin Haji Umpak merupakan seorang yang sangat meminati permainan gasing ini. Beliau juga memiliki gelanggang gasing seperti suasana bermain gasing pada zaman dahulu di persekitaran hutan kawasan rumah beliau. Beliau menunjukkan kepada kami cara permainan gasing yang mereka praktikkan sehingga kini, iaitu gasing besiut, gasing tradisi yang juga berkait dengan cara permainan yang dipanggil cara bergurau. Jenis gasing yang dimiliki beliau ialah gasing pemalu dan gasing damit. Untuk menentukan kemenangan ialah dari pusingan yang pertama, iaitu mainan cara bergurau atau bergurau. Sesi bergurau ini ialah di mana dua atau lebih gasing akan dilemparkan ke tanah dan dibiarkan berputar, dan gasing yang lama berputar itulah yang menang. Cara permainan yang seterusnya pula ialah main beraja yang terdiri dari 3 pemain iaitu si ulun, si menteri dan si raja. Permainan ini juga akan dimulakan dengan cara bergurau dan seterusnya pemusing dan pemangkah. Siapa yang menang itulah yang jadi raja. Pemenang kedua menjadi menteri dan yang kalah akan menjadi ulun. Pada zaman dahulu, mereka akan bermain dengan cara permainan berayau atau mengayau ke kampung-kampung lain. Namun, sekarang permainan ini telah dijadikan pertandingan kebangsaan. Okey, pada segmen terakhir ini kami akan mendaki Bukit Merjawa. So kami akan menuju ke Wasai Merjawa. Jadinya, jom.
Aktiviti kami di Kampung Jerudong B ini, kami teruskan dengan ekspedisi menjelajah Wasai Menjawa yang terletak di kaki Bukit Menjawa. Perjalanan kami meneroka Wasai Menjawa ini perlu merentasi laluan Talah Kuning yang becak kerana hujan semalamnya. Kami terpaksa meredahi laluan yang dipenuhi air dan terpaksa melalui laluan yang sangat berliku-liku dan licin. Tetapi semua itu bukan penghalang kepada kami untuk mundur sebelum mencuba. Dan apa yang sangat menariknya, di kawasan laluan menuju ke Wasai Menjawa ini banyak ditembuhi pokok-pokok herba tradisi dan kami berpuas hati bila dapat melihat sendiri keadaan Wasai Menjawa ini. Okay, kita ni sudah sampai di Wasai Menjawa. So kalau sampai sini boleh relax santai-santai. Sajok joingan ya. So lepas ni kita ni teruskan perjalanan ni. Jom. Wasai Menjawa ini tidaklah besar atau tinggi, tetapi air yang mengalir ini adalah dari mata air yang terletak di dalam batu atas bukit ini. Menurut ketua kampung, mereka telah memanjat wasai ini untuk melihat dari mana aliran air ini dan ianya keluar dari celah batu yang ada di atas. Air wasai ini sangat segar dan sejuk membuatkan suasana sekitar di kawasan wasai ini terasa dingin dan segar. Walaupun perjalanan kami ke Wasai Menjawa ini tidak begitu ekstrim, namun ianya sangat menyeronokkan, apatah lagi setelah kami seharian membuat lawatan-lawatan ke tempat-tempat menarik yang ada di Kampung Peninjau atau Jerudong B ini. Untuk pengetahuan penonton juga, lokasi di Taman Liadah Menjawa juga merupakan tempat atau gelanggang bagi pencipta mini motocross yang sering diadakan di hujung minggu. Aktiviti motocross ini merupakan satu aktiviti yang diminati oleh kaum lelaki di peringkat belia dan dewasa, dan aktiviti lasak menggunakan motocross ini dimestikan untuk sentiasa mematuhi peraturan keselamatan sepanjang melakukan aktiviti di Taman Menjawa, iaitu dengan menggunakan pakaian bersesuaian serta menggunakan helmet. Kami juga berkesempatan melihat aksi-aksi semua pemain mini motocross yang sedang membuat latihan dengan kelajuan motor mereka yang cukup mengerikan bagi mereka yang tidak gemar sukan ekstrim atau lasak. Alhamdulillah, berakhirlah sudah ekspedisi kami mendaki Bukit Menjawa tadi. Kita ni dapat melihat sendiri ya Wasai Menjawa yang terletak di Bukit Menjawa tu tadi ya. So para hikers itu mari kita ke sini mencuba sendiri. Jadinya tadi pun kita ni dapat lihat perlumbaan mini motocross yang diadakan di sekitar Bukit Menjawa ni juga. Jadinya kita ni berjumpa lagi di episod akan datang di Rentas Kampung sambil merisik kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.